Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tajuk etika dan peradaban dalam subjek Sains Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam MPU 23052. Ahli kumpulan kami adalah nama saya sendiri Abdul Hakim bin Abdul Rahim 19 DRA 21F1021, Wan Muhammad Aish Aswad bin Wan Syahran 19 DRA 21F1005, Siti Nur Adriana binti Muhammad Saleh 19 DRA 21F1043 dan Muhammad Amirul Imran bin Muhammad 19 DRA 21F1045. Definisi etika dan peradaban. Etika berasal daripada perkataan ethos Yunani atau mores daripada Latin, iaitu hukum, adat resam, adab, tradisi, budi pekerti, kesusilaan, sopan santun dan sebagainya. Dari segi istilah ialah suatu kajian yang bersifat falsafah terhadap moral. Peradaban berasal daripada kata dasar adaba yang bererti tingkah laku atau tata susila yang baik dan terpuji yang diamalkan oleh anggota sesebuah masyarakat. Yang kedua, diistilahkan juga sebagai ketamadunan. Istilah tamadun pula berasal daripada perkataan Arab iaitu tamaddun, kata dasar madana yang merujuk kepada perbuatan membuka bandar dan memperhaluskan budi pekerti. Teori etika dan peradaban. Teori etika dan peradaban dibahagi kepada 5. Yang pertama ialah undang-undang abadi, iaitu semula jadi. Yang kedua, teori etika klasik teleologi. Yang ketiga, teori etika klasik deontologi universalisme. Yang keempat, teori keadilan teragih. Yang kelima, teori kebebasan peribadi. Undang-undang abadi. Undang-undang berdasarkan kitab-kitab agama tersendiri seperti Islam iaitu Al-Quran. Teori etika klasik teleologi. Teori teleologikal ini mengatakan bahawa nilai betul atau salah bergantung kepada kesan sesuatu perbuatan. Teori etika klasik deontologi universalisme. Niat peribadi menjadi tugas dan kewajipan jika kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Tugas utama melayan orang lain merupakan matlamat tersendiri yang berharga, bermaruah dan dihormati. Teori keadilan teragih. Keutamaan satu nilai tunggal secara eksplisit atau iaitu keadilan dalam institusi sosial. Teori kebebasan peribadi. Satu nilai tunggal berbanding prinsip iaitu kebebasan. Kebebasan secara amnya difahami sebagai satu istilah yang menekankan kebolehan seseorang ianya dianggap sebagai keperluan utama masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Wan Muhammad Aish Aswad bin Wan Syahran, nombor metrik 19 DRA 21F1005. Bahagian saya adalah untuk membentangkan tentang perkembangan susu masa dan etika perkembangan. Yang pertama adalah tentang prakolonial. Prakolonial dikenali sebagai zaman sebelum Malaysia dijajah. Mempengaruhi 3 aspek iaitu adab, adat resam dan adat istiadat. Adab seseorang melambangkan didikan ibu bapanya. Adab yang masih diamalkan sehingga kini. Adat resam merupakan budaya yang diamalkan bukan sahaja masyarakat Melayu terdahulu, malah masyarakat Melayu sehingga kini. Adat istiadat biasanya dilakukan dalam majlis formal seperti Pertabalan Agong di Malaysia. Dan yang kedua adalah kolonial, iaitu satu sejarah fenomena yang berlaku di seluruh dunia ke era pemodenan, merentasi masa, merangkumi pelbagai orang yang berbeza seperti Hittite, kolonialisme Eropah dan imperialisme. Yang kolonial mempengaruhi 3 aspek iaitu etika, etos dan etiket. Etiket atau ethics ialah prinsip akhlak atau sistem moral dan ianya adalah satu cabang falsafah. Etos pula ialah semangat, nilai moral, idea atau kepercayaan ciri sesuatu kumpulan yang merangkumi adat serta adab sesuatu komuniti masyarakat yang mengamalkannya. Etiket ialah peraturan formal mengenai tingkah laku yang betul dan sopan dalam masyarakat atau dengan lebih mudah difahami sebagai budi bahasa. Yang ketiga adalah pasca kolonial. Pasca kolonial
merupakan gabungan di antara prakolonial dan kolonial. Terdapat di dalam adab, adat istiadat, adat resam, etika, etos dan etiket. Kini masyarakat telah menerima pelbagai revolusi dan menerima percampuran versi dengan secara langsung atau ianya melalui media teknologi yang telah bercampur bau, sama ada dalam persekitaran secara formal atau tidak formal. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi saya akan teruskan dengan keunikan adat resam di Malaysia. Pertama ialah Melayu. Melayu terbagi kepada dua, iaitu kelahiran dan perkahwinan. Pertama ialah kelahiran. Kelahiran bayi yang baru lahir mestilah diazankan atau diikomatkan oleh bapa atau datuk. Bayi lelaki perlu diazankan, manakala bayi perempuan perlu diikomatkan. Kedua ialah perkahwinan pula. Mengenali keluarga pihak perempuan yang memberitahu tujuan rasmi dan tetapkan tarikh pertunangan. Pihak lelaki akan merisik pihak perempuan dan kenduri pertunangan diadakan di pihak perempuan. Manakala majlis perkahwinan akan diadakan di akad nikah di hari bersanding. Seterusnya adalah Cina, iaitu kelahiran tidak perlu dikatankan. Kemudian perkahwinan. Kedua belah pihak perlu merisik latar belakang pasangan yang disukai anaknya dan akan berbincang bersama keluarga. Meminang akan menghantar wakil ke rumah pihak perempuan dan ibu pengantin perempuan, dan wakil akan berbincang tentang wang hantaran. Kemudian hari pertunangan akan dipilih mengikut kalender Cina yang ditetapkan oleh tukang tilik. Kemudian perkahwinan akan dilangsungkan selepas 1 tahun bertunang dan upacara minum teh untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Seterusnya adalah konsep peradaban Timur dan Barat. Timur ialah Ibn Khaldun. Tamadun ialah pembangunan bandar yang subur dan makmur dengan pencapaian yang tinggi dalam pelbagai bidang ekonomi, politik, sosial, seni, bina termasuk bidang sains seperti artimetrik, algebra, geometri, kimia, perubatan serta puisi dan pengajian Islam. Seterusnya ialah Barat. Barat Arnold iaitu tamadun yang merupakan sejenis kebudayaan yang berkembang di kota. Tamadun juga satu kumpulan pemikiran daripada pelbagai manifestasi serta satu gaya kebudayaan yang bertanggungjawab dalam pembentukan institusi politik, kesusasteraan, moral dan agama. Perkembangan alam Melayu. Secara umumnya, kedatangan Islam di rantau ini seawal abad ke-7 yang telah dibawa masuk oleh para ulama luar yang rata-ratanya merupakan para pedagang adalah suatu peristiwa sejarah yang besar bagi penduduk Kepulauan Melayu secara keseluruhannya. Hamka yang telah membuat kajian menggunakan sumber Cina dan tulisan TWRN menyebut peranan dakwah yang dimainkan oleh para pedagang Arab di rantau alam Melayu dan dunia sebelah timur adalah sekitar abad ke-7 Masihi. Walaupun demikian, pengislaman keseluruhan dan kawasan rantau ini tidak seragam jika dilihat melalui kedatangan para pedagang Islam. Pada peringkat awal dianggarkan sekitar abad ke-7 lagi, kelompok kecil pendakwah ini telah berada di rantau Melayu iaitu di bahagian barat Sumatera 674 dan 878 dan di Jawa pada 1082, di Campas 1039, Semenanjung Tanah Melayu pada 878 dan 1302 dan semakin bertambah ramai sekitar abad ke-15. Menurut sesetengah sarjana, Islam telah tersebar di rantau ini sejak abad ke-13 atau ke-14 berdasarkan kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Melayu Islam pertama. Kemasukan agama Islam ini telah memainkan peranan agak penting dari segi mengislamisasikan masyarakat tempatan sehingga berlakulah suatu perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Melayu. Para ulama yang datang ini telah mengislam masyarakat Melayu yang rata-rata beragama Hindu secara peringkat demi peringkat dan cuba menukar corak pemikiran mereka sama ada golongan raja, bangsawan dan rakyat biasa kepada cara hidup Islam yang sebenar. Mereka menyajikan Islam dalam bentuk yang ilmiah iaitu dengan menekankan pembuktian ke atas setiap ajaran agama. Misalnya tentang kewujudan Tuhan yang Maha Esa dibuktikan melalui kewujudan alam ini. Jika tiada penciptanya, sudah tentu alam ini juga tidak akan wujud dengan sendiri. Secara tidak langsung, pembuktian secara rasional dan ilmiah ini telah menukar aliran sejarah yang sebelumnya banyak
dipengaruhi oleh ajaran animisme dan Hindu-Buddha yang berasaskan kedewaan dan pemujaan bersifat kesenian kepada satu aliran yang lebih berasaskan ilmu dan akal. Kesan perjanjian Inggeris dan Belanda terhadap Melayu. Kepulauan Melayu dibahagikan kepada dua lingkungan pengaruh. Kepulauan Melayu dipisahkan kepada dua lingkungan pengaruh, iaitu Singapura dan negeri-negeri utara Selat Singapura menjadi hak Inggeris, sementara Sumatera dan wilayah keselatan Selat Singapura menjadi hak milik Belanda. Akibat perjanjian ini, kuasa Inggeris dan Belanda telah berjaya meluaskan pengaruh masing-masing tanpa gangguan mana-mana pihak. Perpecahan Empayar Johor. Melalui perjanjian ini, Empayar Johor telah mengalami keruntuhan dan berpecah kepada dua bahagian. Perpecahan Empayar Johor. Melalui perjanjian ini, Empayar Johor telah mengalami keruntuhan dan berpecah kepada dua bahagian. Singapura dan Tanah Besar Johor diperintah oleh Sultan Hussein dan diletakkan di bawah pengaruh Inggeris, sementara Kepulauan Riau Lingga diperintah oleh Sultan Abdul Rahman dan berada di bawah pengaruh Belanda. Pahang pula telah membebaskan diri daripada Empayar Johor dan diperintah oleh keluarga bendahara. Kebangkitan keluarga Temanggung dimulai pada 1855 apabila Sultan Ali telah menyerahkan tahta kerajaan kepada Temanggung Ibrahim. Sebagai ganti rugi di atas kehilangan kuasa, Sultan Ali dibayar pension dan sebidang tanah yang terletak di antara Sungai Muar dan Sungai Kesang. Sementara itu, pada bulan Ogos 1824, Singapura telah dipisahkan dan Johor dan dijadikan tanah raja Inggeris. Apakah etika dan peradaban penting dalam kehidupan? Perkara ini penting untuk membentuk sosioekonomi sesuatu penduduk supaya tidak ada pemusahan. Negara akan mudah diancam kerana tiada kekuatan dan semangat patriotik yang terbentuk dalam masyarakat bila tiada perbuatan yang baik dilakukan sama lain. Walaupun peradaban kaum lain diterima baik dalam agama Islam, kita perlulah berhati-hati dalam perkara yang kita lakukan berkemungkinan melanggar hukum dalam agama Islam. Sekian, terima kasih.